Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung At-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuh yang telah ditulis oleh Dr. Nasir Al-Juda'i itu. Jadi berdasarkan kepada catatan ini, sambungan pada malam ini adalah pada muka surat 18 itu. Baik. Oleh kerana kita cuti lama, aku tak ingat dah apa topik perbincangan kitab At-Tabarruk ni. Sebenarnya perbincangan kitab At-Tabarruk ini adalah merupakan satu proses pendedahan satu topik penting dalam agama, iaitu bertabarruk. Mana kita mengambil berkat. Dalam perbincangan sebelum ni, mukaddimah kita ni, seingat saya telah sebut bahawa sebenarnya banyak, terlalu banyak dalam kehidupan beragama, bila kita memahami sunnah Nabi SAW, kita boleh mengambil berkat daripada makhluk kejadian Allah ini yang berada di sekitar kita. Yang mana dalam perbincangan sebelum ini telah saya tegaskan berdasar kepada kenyataan-kenyataan ulama bahawa untuk kita bertabarruk dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita bertabarruk dengan, kita kata, Al-Quran sebagai kalamullah, zikir-zikir Nabi yang diajar oleh Nabi, setiap wirid, doa dan sebagainya, dan juga kita kata makhluk-makhluk Allah yang lain lah, bertabarruk dengan ibu bapa kita, bertabarruk dengan buah-buahan tertentu misalnya, semua tu ada. Kalau saya guna bahasa yang lebih mudah, maknanya bagaimana kita nak proses setiap perkara yang ada di sekeliling kita ni supaya dia menjadi pahala dan diredai oleh Allah. Itu sebenarnya maksud tabarruk. Misalnya kita nak bertabarruk dengan baju kita, boleh. Cara mana? Cuba kita tengok bagaimana Nabi ketika dia nak pakai baju, dia mulakan tangan yang mana. Bila dia nak tanggalkan baju, dia keluarkan baju daripada bahagian tubuh yang mana. Itu disebut dalam hadis. Dan ada ke tidak bacaan-bacaan tertentu bila Nabi SAW nak pakai baju? Ada ke tidak? Itulah yang maksud tabarruk yang kita bincang. Sebab kita kata kalau semata-mata pakai baju, semua kita kata orang pakai baju, tak kira lah dia beragama Islam ke, non-Muslim ke, yang tidak ada agama ke, penjenayah hebat ke, sejahat mana dia pun, ada dia pakai baju. Jadi kalau kita memahami sunnah ni melalui buku ni, rupanya di situ pun banyak kita boleh raih pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan kita ini. Misalnya buah-buahan misalnya, ataupun apa sajalah. Bertabarruk dengan masjid, bertabarruk dengan amalan baik. Dan dalam kitab ni dia akan bincanglah tabarruk yang menyalahi sunnah, menyalahi syariat, dan tabarruk yang menepati kehendak syariat. Itu dibincang. Dia selain daripada dia membicarakan tentang tabarruk yang betul, dalam kitab ni juga dia ada bincang di akhir tu tentang tabarruk yang silap, tabarruk yang salah. Perlu kita tahulah. Misalnya kita kata kita pakai serban. Mana ulama berbelah bagi dari segi nak menentukan hukum pakai serban itu. Sebab sebelum Nabi lahir ke muka dunia pun orang Arab sudah pakai serban. Jadi apakah serban itu bermula selepas Nabi umur 40? Bila Nabi dilantik jadi Nabi, barulah ada pakai serban itu, sehingga kita boleh kaitkan bermulanya pakai serban sebagai syariat, sebagai sunnah apabila Nabi dilantik jadi Nabi. Tentu kita tidak akan kata begitu. Sebab apa? Sebab pemakai serban ni dia merupakan tradisi orang Arab pada waktu tu. Pergi mana-mana pun dia akan pakai serban. Bahkan serban dia tu pelbagai jenis. Kalau nak bekerja, dia ada serban yang warna khusus. Kalau dia nak pergi pada pasir, nak bermusafir, serban dia tu, ekor dia lain bentuk dia, supaya dia boleh tutup muka dia dengan ekor serban itu. Sehingga banyaklah kalau kita baca berkenaan dengan serban tu saja, dia sangat dekat dengan kehidupan orang Arab. Bukan semata-mata pakaian, tapi dia juga merupakan satu bentuk budaya dia. Cumanya bila Nabi juga pakai, maka tentulah kita pakai serban tu kerana ikut Nabi. Di situ maknanya ada unsur kita bertabaruk dengan amalan pakai serban, dengan ingatan ini Nabi pakai. Jadi kerana ingat itu boleh pahala.
Kerana ingat pernah. Jadi kalau kita pakai kopiah pun sebab ada dari riwayat Nabi tak pakai serban, Nabi pakai kopiah saja. Ada juga riwayat. Jadi kalau kita pakai kopiah dengan kerana ingat Nabi pakai kopiah, dia boleh pahala kerana ingat tu. Tapi kalau pakai kopiah duk main haji atau wakaf tu tak, kita tu tak. Hak tu dia panggil haji Malboro lah dia panggil tu. Yang hak tu saya tak boleh nak kata lah dapat pahala tu. Sebab kita ni ada yang pakai serban ni. Semua tu boleh pahala tu. Tapi kena ingat, kena tahu Nabi pakai serban tu bagaimana. Apakah Nabi pakai serban yang ada ke tidak ada riwayat sampai tertutup telinga misalnya? Atau tak ada? Tak ada begitu. Jadi bila kita tahu tu, kita akan cubalah mendekatkan kita kata pakai serban tu dengan yang Nabi pakai. Semua itu boleh pahala kerana ingat. Cuba nak ikut Nabi walaupun ikut secara zahir. Sebab itulah ada setengah ulama mengatakan pakai serban ni syariat yang merupakan sunnah tetapi dia tidak menjadi syariat. Dia panggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Asalnya bukan syariat. Tetapi kalau kita pakai kerana ingat Nabi pakai, bukan Abu Jahal pakai. Sebab Abu Jahal pun pakai juga serban. Tapi kita pakai tu kerana ingat Nabi pakai, memang boleh pahala. Sebanyak mana pahala tu wallahu alam lah, kita tak tahulah. Sebab tidak ada kenyataan khusus daripada Nabi. Tapi yakin boleh pahala. Pakai kopiah ke, boleh pahala. Kerana ingat pada Nabi. Patut ada orang tanya pakai topi keledar tu boleh ke? Naik motor pakai topi keledar tu boleh. Sebab kita nak jaga keselamatan diri kita. Dari sudut itu. Tu kalau tanyalah pakai serban dengan topi keledar mana lebih selamat, tentulah pakai topi keledar. Sebab tu Nabi bila pergi berperang, Nabi pakai topi besi. Nabi tak pakai serban, topi besi. Dalam riwayat sebut. Sebab apa? Sesuai. Agama kita dia mengambil kira munasabah itu. Kesesuaian itu. Nak bila dalam keadaan ni apa yang sesuai? Kita pakai itu. Itu termasuk sunnah juga. Boleh pahala kerana kita memahami kehendak syariat itu. Itu kena fahamlah. Jadi sebenarnya perbincangan kita ni tabarruk ahkam wa anwa'uh ni sebenarnya nak membicarakan hal tu supaya umat Islam ni dia bijak dalam nak meraih pahala dalam kehidupan. Sebab agama kita ni bukan berada dalam masjid saja. Mengikut agama ni ketika kita menunggang motor, ketika kita bersama sahabat kita pergi ke kedai, semua di situ ada agama Islam. Jadi maknanya setiap perbuatan kita kalau kita pandai, kita boleh ambil berkat di situ. Masuk ke kedai, ada doa khusus, bukan satu doa, beberapa doa. Maknanya kita boleh berkat dengan pergi ke kedai kalau kita jaga. Misalnya Nabi suruh jaga tutur kata, sebab dalam riwayat kan Nabi kata orang di kedai ni biasa dia bercakap ni teruklah, bahasa dia guna biasalah. Orang di pasar ni kamu jaga, jangan duk bertempik seperti orang jakun itu. Ada sebut dalam hadis. Jadi perkara-perkara itu bila kita faham, kita pergi ke kedai walaupun perbuatan itu perbuatan biasa, tapi pergi dengan kefahaman, dia dapat pahala. Tu kita nak. Makan buah misalnya, dibincang juga di sini. Baik, tak apalah. Itu sebenarnya supaya kembali semula ingatan kita pada kita ni. Mai tukar kita lama ni no. Tukar dah lama ni no. Saya pun tak ingat. Kita ingat rupanya kita akidah tauhid tu lagi dah. Tak apalah. Cuba kita tengok muka surat 18. Sebab kitab ni sebenarnya saya telah baca. Jadi saya cadangkan kitab ni sebab saya nampak kitab ni sangat menarik lah, untuk memberi faham kepada kita dalam konteks kehidupan kita seharian itu. Kalau kita belajar dah zikir-zikir Nabi dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ni, hak ni dia bincang dalam konteks lain. Tapi berkait dengan zikir juga. Sebab tu kalau perhatikan di sini, setakat yang saya tanda dalam buku saya lah, mana hadis saja tu beratus-ratus hadis sebuah kitab. Hadis saja. Lebih rasanya 300 hadis. Kalau saya tanya, bila kita baca kita tanya 1, 2 hadis sebagai dalil perbincangan itu. Ayat Quran atas kira lah banyak lah. Baik, muka surat 18 Di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ni kitab ini kitab mana Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim. Baik, di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ketika membahas tentang soal salam penghormatan dalam Islam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang tentang sapaan. Kita panggil sapaan bila kita jumpa seseorang, kita berkata Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tu ada sebut dalam hadis. Baik, ketika membicarakan tentang ucapan itu, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hikmah disandarkan lafaz itu kepada rahmat dan barakah kepada Allah, dan terpisahnya lafaz salam dari penyandaran ini
Di antaranya rahmat dan berkah itu tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah. Cuba perhati, cuba perhati. Saya sebut sekali lagi. Ni kita nak bincang lafaz. Sebab apa? Sebab Assalamualaikum ini sebenarnya, kalau kita baca dari riwayat sahih, kata-kata yang mula-mula Nabi Adam ucapkan kepada malaikat atas perintah Allah. Itu mengikut riwayat. Bila malaikat tu ditiupkan ruh, maka dia pun hidup. Maka antara yang mula-mula Allah suruh malaikat pergi bagi tegur malaikat, yang mana pada waktu tu dalam riwayat malaikat sedang duduk di tempat itulah. Jadi Nabi Adam pergi, Nabi Adam kata, Nabi Adam sebutlah Assalamualaikum tu. Jadi malaikat jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Tu tidak disebut wa barakatuh, cuma dalam riwayat lain ada disebut. Jadi Allah kata itulah kata-kata sapaan yang kita akan memulakan bicara bila kita jumpa dengan orang. Itulah yang akan menjadi ucapan utama anak cucu Nabi Adam sampai kepada kita hari ini. Persoalan sekarang ini dari segi perbincangan, kita nak kaitkan Assalamualaikum tu sebab Assalamualaikum itu dia ada kalimah yang berbentuk nama Allah. Ke assalam tu kan. Assalamualaikum. Ni kita nak bincang ni Assalamualaikum, salam sejahtera ke assalam tu kan nama Allah. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas engkau. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Wa barakatuhu, yakni wa barakatullah. Wa barakatullah. Baik, di sini situlah Ibnu Qayyim bincangnya. Kata Ibnu Qayyim, kenapa kalimah rahmat dan berkat disandarkan? Kalau kita bercakap dalam bahasa Arab, dia panggil diidafatkan kepada Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu tidak dikaitkan dengan Allah, lafaz itu. Wa rahmatullah, rahmatullah itu dikaitkan dengan Allah. Dan rahmat Allah. Wa barakatuh, yakni wa barakatullah, dan berkat Allah. Mana salam sejahtera kamu ke atas kamu, dan mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah, mudah-mudahan kamu dapat berkat daripada Allah. Kenapa rahmat dikaitkan dengan Allah, berkat dikaitkan dengan Allah? Itu yang cuba dihuraikan oleh Ibnu Qayyim. Cuba tengok. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan apakah hikmah disandarkan kalimah rahmah itu kepada Allah dan berkat kepada Allah. Tidak, salam itu tidak dikait. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa tu, tapi tidak dikaitkan lafaz itu dengan Allah. Apa hikmahnya berlaku begitu? Sedangkan Assalamualaikum lafaz yang paling popular lah di kalangan orang Islam. Baik, cuba tengok di sini lah. Di antaranya kerana rahmat dan berkah itu kita tidak boleh sandarkan kecuali kepada Allah semata-mata. Bila kita bercakap rahmat, dapat rahmat, dia mesti Allah saja. Tak boleh kita kata orang ni bagi rahmat, Nabi bagi rahmat kepada kita, tak boleh. Wali ni bagi rahmat kepada kita, tak boleh. Wali lah punca berkat kita, tak boleh. Allah sebenarnya yang memberi berkat. Sebab tu bila kita nak dapat keberkatan, nak ambil berkat ni, dia mesti bersandar kepada agama. Dia tidak boleh kita fikir-fikir begitu saja. Hakikat sebenar. Kita pergi ke kubur nak dapat berkat macam mana? Doa kebaikan kepada orang mati itu. Kita pergi, berkat yang kita dapat apa? Ingat pada kematian. Itu berkat dari sudut itu. Semua itu dia berkait dengan Allah. Sebab tu bila pergi doa pada Allah, baca doa, sebut nama Allah, kerana tu dia berkat. Mana rahmat berkat ni mesti dia berkait dengan Allah. Maknanya tidak boleh kita sembarangan nak cari rahmat dengan makhluk, nak cari berkat dengan makhluk. Cuma buat baik ni, kita buat baik kerana nak dapat rahmat Allah. Sebab Allah suruh buat. Sebagai contoh, saya ambil contoh mudah lah untuk kita faham. Dalam riwayat Bukhari, ni dalam riwayat Bukhari, kita ada bermufrad lah, bukan kitab Sahih Bukhari. Sahabat-sahabat Nabi, mula-mula Nabi sampai ke Madinah, hari pertama, mula-mula Nabi, dia tidak sebut hari pertama dalam hadis tu. Mula-mula Nabi sampai ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang lebih dahulu berhijrah ni, mereka pergi berjumpa Rasulullah dan mereka mengadu pada Rasulullah. Dia kata, macam mana ni, dia kata, nampaknya orang-orang Madinah ni, golongan Ansar ni, dengan kebaikan yang mereka beri buat kepada kita ni, seolah-olah nampaknya semacam pahala hijrah kita, seolah Allah akan bagi pada mereka semuanya.
Dari sudut mana baiknya golongan Ansar tu? Itulah, cuba baca ayat ayat dalam surah apa? Suratul Hajj ayat 9. Ayat 9 Suratul Hajj. Di mana dalam ayat itu dan dalam hadis-hadis disebut bila sahabat Nabi yang kita sebut sebagai muhajirin ni tiba di Madinah dalam keadaan tidak bawa apa-apa harta pun. Pergi dengan pakaian di tubuh, selas pinggang kita kata. Tapi mereka terus dapat tempat tinggal, terus dapat kerja, bahkan setengah tu berkahwin. Semua tu siapa yang bagi? Golongan Ansar. Bahkan sahabat Nabi kata yang kaya bagi harta yang banyak pada kita, bagi tempat, setengah tu bagi pekerjaan, setengah tu kebun dia tu bila dia usahakan hasil bagi dua. Yang lebih pelik jaga masyarakat Ansar ini, yang miskin-miskin itu, yang dia tidak boleh bagi sesuatu pada kita, dia ajak kita bekerja bersama dia, keuntungan bagi dua. Luar biasa tu. Maknanya kelebihan orang Ansar ni bukan kerana kaya saja. Yang miskin pun tetap bagi sesuatu, sebab mereka kaya jiwa. Sebelum dia kaya harta, dia telah kaya jiwa. Jadi bila melihat kebaikan Ansar tu begitu hebat, mungkinlah mereka boleh jadi sahabat Ansar ni mengikut Syekh At-Tibi. Syekh At-Tibi, seorang ulama besar, dia kata kebimbangan puan-puan Ansar tu, kukuk pahala hijrah dia ni Allah akan bahagi pada Ansar. Sebab golongan Ansar ni luar biasa baiknya. Apa jawab Nabi? Nabi kata tidak. Kebaikan hijrah kamu tidak terjejas. Cumanya kalau kamu nak dapat pahala juga, kamu doakan kebaikan kepada orang Ansar yang buat baik pada kamu, dan kamu puji, kamu hargai dia, biar dia tahu kamu hargai dia. Jangan kamu hargai dalam hati saja. Kenapa Nabi sebut begitu? Nabi nak mengajar kita, maknanya kalau kita bincang dalam bab berkat ni, bila orang buat baik pada kita, mana kita mesti doa kebaikan untuk dia, dan kita kena hargai. Dan Nabi sebut harga itu kena hargai biar dia tahu, barulah dia rasa selamat ni. Kan kalau tidak, cuba kita lah, kita bagi sesuatu kita tak nampak pun dihargai, kita tak bagi dah selepas ni. Ataupun mungkin boleh jadi setengah-setengah orang hak angin tahu, tu bahasa Kelantan dah. Kalau luar kecik angin tahu ni kena syarah panjang pula baru dia faham. Hak jenis angin tahu tu, kalau tak terima kasih, kita kata tabak lillah, aku tak uwi lepas ni, nyesal pula aku. Dia akan kata begitu. Maknanya Nabi nak jaga juga tu perasaan orang yang menderma, orang yang bertabur. Bila orang baik pada kita, kena hargai dalam bentuk ucapan, dalam bentuk kata-kata, biar dia tahu. Sekurang-kurang kita kata jazakallah wa barakallahu fi. Sekurang-kurang kita kata, tidak kurang tu jazakallah tu, wa barakallah. Itu cara Nabi ajar. Jadi bila kita buat, kita dapat berkat. Padahal kita ni penerima, boleh berkat juga. Itu cara didikan Nabi. Semua tu dia kait dengan Allah. Dia kait dengan Allah. Orang buat baik pada kita, kita kata jazakallah khairal jazak, wa barakallahu fiik. Semua sebut nama Allah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jangan sekali-kali terlintas dalam hati kita, orang ini yang bagi rahmat. Jangan sekali-kali terlintas dalam hati kita, orang ini yang memberi berkat kepada kita. Jangan. Sebab itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Cuba tengok Ibnu Qayyim sebut tu untuk apa tujuan sebut tu? Supaya tauhid kita tu tidak terganggu walaupun sebesar zarah pun daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hati-hati hubungan kita dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW azimat yang digantung di tengkuk hayawan pun Nabi suruh buang. Azimat yang digantung di tengkuk hayawan, di tengkuk binatang. Orang Arab jahiliah dulu hajat, azimat dia bukan setakat pakai di tubuh dia, di binatang pun dia pakai juga, supaya binatang itu tidak kena penyakit. Sampai begitu dia punya syirik menebarnya dalam masyarakat Arab jahiliah. Bila sahabat Nabi sudah berubah masuk pada alam tauhid, kehidupan tauhid, semua tu Nabi buang. Nabi tak benar, azimat dan sebagainya. Jadi jangan kita cuba nak hidup ke semula lah. Takut kita jadi takut jadi kita ni memulakan acara syirik. Orang Kelantan kata makan tak habis dah di akhirat. Di dunia ni mungkin makan banyak sebab ramai orang sokong, tapi di akhirat takut makan tak habis. Orang Kelantan kata makan tak habis ni maknanya kena lanyak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita memulakan perkara yang telah dihapuskan oleh Nabi SAW. Azimat, misalnya kita kata menganggap bintang itu memberi kesan dalam kehidupan kita.
Tanjim, dia panggil tanjim dalam istilah. Sehingga kita tengok bintang-bintang sekali kita menganggap ada nahas, bahaya ni kalau bintang duduk begini ni. Tu tak boleh begitu. Itu orang Arab dulu memang dia hidup begitu. Bahkan dengan burung-burung tertentu boleh menyebabkan jadi dia takut. Sebab apa? Sebab ada kepercayaan jadi sial kerana perubahan alam a'la, alam atas itu. Jadi orang Arab dulu kalau kita baca sejarah dia takut ni. Sebab dia ke atas, takut tu lahir daripada kepercayaan lah. Perubahan burus-burus di langit, kesusunan bintang itu, kalau begini dia jadi sial, kalau begini dia panggil tasyaum, sial, kalau begini jadi tafa'u, jadi bahagia. Itu kepercayaan. Nabi hapuskan. Nabi kata perubahan yang berlaku di langit tidak menyebabkan kamu jadi sial. Kalau perubahan tu kerana tengok gini turun hujan, itu dari sudut sains, tu tak apa tu. Ilmu sains. Perubahan yang berlaku tu boleh menyebabkan jadi perubahan kepada cuaca, itu secara sains, bukan berakidah tu. Tu bukan berakidah. Kita tengok nampak mendung, awan nampak gelap, kita nak hujan, tak boleh syirik tu. Tu termasuk dalam kehidupan biasa tu. Tu betul lah, memang begitu. Allah buat memang begitu. Dalam Quran pun sebut awan mendung yang gelap yang tebal tu yang akan turunkan hujan. Itu sains. Sains ni maknanya sebab hukum biasa. Tu tidak berkait dengan kepercayaan. Tu awak tak percaya pun dia turun hujan tu. Kadang-kadang dia tak turun. Tu tak berkait. Tetapi berkenaan dengan nujum, bintang ini, tu dia bahaya. Dia termasuk dalam kategori akidah. Jangan cuba-cubalah nak silap cakap dalam bab tu, bahaya. Bahaya. Inilah sebenarnya cuba disampaikan oleh Ibn Qayyim. Makna ketika bagi salam, betul sepatutnya kita kena faham gini. Assalamualaikum, makna saya doa kepada awak sejahtera. Wa rahmatullah, rahmat tu Allah yang bagi pada awak. Wa barakatuh, dah berkat pun Allah yang bagi. Tapi saya doa kepada Allah biar Allah bagi rahmat pada awak. Saya doa kepada Allah supaya Allah beri berkat pada awak. Doa. Padahal kita kata salam sejahtera ni pun Allah juga yang bagi. Dan ayatnya rahmat dan berkat ni sebenarnya hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim di sini. Sebab itulah kata Ibn Qayyim menjelaskan, atas alasan inilah tidak boleh dikatakan rahmati wa barakati alaikum. Kita kata assalamualaikum wa rahmati alaikum wa barakati alaikum. Tak boleh kata gitu. Saya doakan kesejahteraan kepada awak dan saya akan bagi rahmat kepada awak, saya akan memberi keberkatan kepada awak. Tak boleh kata begitu. Kalau kita kata begitu, dia bahaya. Silap-silap hari bulan dia boleh menyentuh isu syirik itu. Bahaya. Bahaya. Tapi boleh dikatakan salamun minni alaikum, mana saya doa. Mana saya, dia gini sebenarnya kalau kita baca tidak dalam kitab lain. Sebut assalamualaikum ni antara hikmah dia satu jaminan. Bila saya jumpa pak cik macam saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hikmah umum kata-kata itu sebagai satu isyarat saya dengan menyebut nama Allah, saya tidak akan melakukan perkara yang buruk pada awak. Jaminan kita sebagai Islam, kita tidak akan buat apa-apa keburukan kepada dia. Bahkan kita minta supaya dia sejahtera, kita minta supaya Allah rahmati, kita minta Allah berkati dia. Itu makna falsafah salam. Makna seseorang kalau dia kata assalamualaikum tapi dalam hati dia benci ke sumak, dia kata tak. Bahkan dia kata kalau mati pun tak apa dia. Tapi bagi salam, itu munafik lah. Itu sifat munafik lah tu. Tak sesuai dengan falsafah salam itu. Tak apalah. Kita langkaulah sikit. Alasan lainnya, rahmat dan berkat itu lebih sempurna daripada sekadar keselamatan. Makna kalau kita tengok tiga kalimah dalam lafaz salam, assalam, rahmat dan berkat, sebenarnya makna rahmat dan makna berkat itu dia lebih sempurna daripada sekadar keselamatan. Boleh jadi kalau selamat ni selamat di muka dunia, tapi belum tentu selamat di hari akhirat. Tetapi bila sebut rahmat dalam konteks agama, bila seorang itu dirahmati, dapat rahmat Allah dunia akhirat. Tapi kalau selamat dunia, tak mesti selamat akhirat. Tapi kalau kata diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, maknanya dunia akhirat tu, itu makna dia. Tapi katakanlah Allah jaga, selamat dia. Orang tidak Islam, orang jahat, cuba kita tengok selamat hidup, sampai mati pun tidak dihukum. Ramai kan? Kita kata selamat lah tu. Di dunia ya dia selamat, tapi hari akhirat tak selamat sebab dia tidak dapat rahmat dengan perbuatan dia. Sekadar selamat saja,
tidak diberkati. Bila kata rahmat dan berkat ni dalam konteks perbincangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia merujuk pada kebaikan dunia akhirat. Maknanya besar tu maksud Assalamualaikum tu. Kerana keselamatan, bila kita atas keselamatan, selamat itu maknanya jauh dari keburukan. Sedangkan rahmat dan berkat menghasilkan kebaikan dan mengekalkan kebaikan, mengukuhkan kebaikan dan menambahkan kebaikan. Mana dunia akhirat lah. Baik, tu yang maksud kekal tu, tu yang maksud berterusan tu sampai ke hari akhirat. Baik, tentunya rahmat dan berkat itu lebih sempurna dan memang inilah tujuan utama. Sebab tu Nabi sebut kalau kamu kata Assalamualaikum sudah boleh dah pahala. Tapi kalau kata Assalamualaikum warahmatullahi, lagi besar pahala. Kalau kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi besar pahala. Dalam riwayat sebut begitu. Sedangkan yang pertama iaitu assalam itu lebih merupakan sarana untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut. Jadi bila kita nak dapat kesempurnaan rahmat dan barakah tu, dia kena selamat juga. Mesti berkait dengan keselamatan tu. Dia ginilah, kita selamat sejahtera ni kalau kita tengok dalam hadis lah. Kalau seseorang itu sakit pun terjejah dah dia punya ibadat dia. Sakit. Tak boleh berdiri. Sedangkan berdiri itu yang paling afdal lah. Tapi kalau tak boleh berdiri baru boleh duduk. Jadi sebab tu ulama kata sebenarnya berdiri itu paling utama. Sebab tu Nabi kata ibadatlah, jaga betul-betul ibadat ni sebelum sampai waktu sakit. Sebab bila sakit terjejas nak mari masjid tak boleh. Walaupun ada perbincangan lah perkara tu. Baik, di antara ayat yang menunjukkan bahawa berkat itu, berkah ni dia bahasa Indonesia, berkah ni makna dia ekspor kita. Hak sebut tak betulnya berkah lah. Muka marbutah kan bila dia wakah. Dia jadi kita apa orang Melayu sebut dah sebuah nikmah. Indonesia nikmah. Maknanya nikmat lah. Jadi orang kita dia mati kata tu, padahal kalau nak kira tajwid bila mati ta marbutah dia kena bunyi ha. Nikmah bukan nikmat. Kalau nak kira tepat dia lah. Tu. Tapi kalau sebut berkah ni, dia kata ni lagu mana pula ni? Takut jadi tak faham. Sebab biasa duk guna jak kecil lagi berkat, nikmat, kita guna hak tu lah. Tapi kalau berkah pun sama saja maksud dia tu. Saya sebut tu bukan apa. Sebab kalau kita ngaji hadis kan, dia ada sebut Abu Hurairah. Dia kata mana so tu? Kan ada kan? Saya pernah ditanya lah. Dia kata Abu Hurairah ni maksud apa? Sahabat Nabi ke? Kok Abu Hurairah tu mana? Berat yogut lah kita nak jawab tu. Bagai tula tu dia beza pada kedudukan nahwu. Kedudukan ketika dia jar dengan kedudukan ketika dia tu dalam bentuk marfu' ataupun dalam bentuk nasab. Tu payah nak faham tu. Tapi kok mana Abu Hurairah sama saja. Sama saja maksudnya. Mana merujuk pada individu yang iaitu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih hadis. Itu maksudnya. Tak apalah. Di antara ayat yang menunjukkan bahawa berkat itu berasal dari Allah adalah firman-Nya tentang kisah Nabi Nuh AS. Ini bukti bahawa berkat itu dia daripada Allah, bukan daripada manusia. Cuma manusia ini sebagai wasilah saja. Kita nak dapat berkat, itulah dalam Quran sebutlah. Kalau selain daripada ayat ni pun wabtaru ilaihil was. Kamu carilah sumber-sumber, wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk kamu mendekatkan diri dengan Allah. Jadi di situlah kita kena berhati-hati. Kita nak mendekatkan diri pada Allah ni, dia kena ada wasilah. Itulah dia panggil tawassul itu. Tawassul dengan baca Quran. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah, semaya. Semaya itu sebagai tawassul untuk mendekatkan dia. Kalau dalam kategori dia panggil tawassul dengan amal soleh. Amal soleh ni banyaklah hadirat. Baca Quran, semaya, baca Quran, zikir, selawat, ngaji hadis, banyaklah kalau nak senarai tak habis lah. Itu. Jadi maknanya bila kita nak mendekat diri pada Allah supaya dia menjadi wasilah yang syar'i, dia mesti ikut kaedah Nabi. Kalau dalam istilah yang ditakuti oleh syaitan tu dia panggil sunnah, dia panggil sunnah. Kalau sunnah dia takut sungguh. Syaitan ni takut sungguh pada sunnah. Takutlah. Sebab apa? Sebab dengan sunnah ni manusia jadi dekat pada Allah. Syaitan takut. Sebab syaitan ni kerja dia nak menjauhkan kita daripada Allah.
Itu kerja utama dia. Baik. Misalnya dalam kisah ini surah Hud ayat 48, Allah berfirman, qila ya Nuh ihbid bisalamin minna wa barakatin alaik. Difirmankan Allah kata kepada Nabi Nuh, dikatakan itu mana Allah lah, ya Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami. Ni bila selesai, bila kapal dia telah berlabuh di Bukit Judi tu, nah, maka Allah SWT kata ihbit bisalamin minna, turunlah dengan salam sejahtera dari kami, wa barakatin alaika, dan berkat-berkat daripada kami ke atas engkau. Ayat ini menjadi dalil bahawa selamat sejahtera hak hakikat, berkat sebenarnya daripada Allah. Jadi kalau nak dapat berkat, kena ikut cara Allah. Nak ikut cara Allah, kena ikut cara Nabi, baru dapat berkat. Kalau tidak, tak akan dapat. Marilah Tok Guru atas langit hijau mana pun, nah, kalau dia menganjurkan satu ajaran yang tidak sama dengan Nabi buat, sangat bahayalah. Boleh jadi kita akan mengalami kerugian yang besar kalau kita ikut. Waktu kita bimbang begitulah. Itu yang kita bimbang, ya? Sebab itulah bagi saya, untuk masyarakat awam ni, kita kena dedahkan yang jelas, yang tidak menjadi khilaf. Kalau kita perhatikan yang khilaf-khilaf ni, kita tak perlu pun sebenarnya, khususnya dalam bab khilaf antara tauhid dengan syirik. Ini sangat bahaya. Kita kena tolak yang mengatakan amalan itu. Sebab apa? Sebab dia khilaf antara syirik dengan tauhid. Kalau khilaf antara lebih afdal ni lebih afdal, tu khilaf tu tidak bahaya, bakal rahmat khilaf itu. Tu kena berhati-hati. Selain daripada itu, perlu juga diperhati dalam surah Hud juga ayat 73. Misalnya Allah berfirman, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Seterusnya lah. Rahmat Allah itu adalah rahmat Allah dan keberkatan-keberkatannya yang dicurahkan atas kamu, wahai ahlul bait. Ahlul bait di sini kalau dalam kitab tafsir yang mula-mula sekali adalah isteri. Itu ahlul bait yang mula-mula mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ahlul bait anak pinak yang berada dalam rumah tu, itu maksud ahlul bait yang mula-mula sekali. Hak ahlul bait dengan maksud keluarga Nabi itu yang kedua, peringkat kedua. Yang mula-mula sekali dia sebenarnya perkara ni ada dibincang sebenarnya. Kalau kita belajar hadis, banyak kalimah ahlul bait digunakan. Jadi ulama bincanglah ahlul bait dalam konteks penggunaan bahasa Arab maknanya isteri. Hak tu mula-mula. Orang kita berguna ni ahli rumah saya. Orang lain berguna ahlul bait saya ni, kadang-kadang setengah tu dia guna. Sebelum ngaji dia panggil ni ahli rumah saya, bila ngaji ahlul bait saya dia guna. Mana betul tu, itu asal dia. Kecuali Syiah kata tak, ahlul bait ni keluarga Rasulullah tak termasuk isteri. Sebab dia nak menolak isteri Rasulullah itu. Tahu sekira lah Syiah tu. Baik, semua lafaz cuba perhati di sini. Semua lafaz barakat, yakni keberkatan, barakna, maksud barakna ni telah memberkati oleh kami, dan barakat telah berkat. Yang disebut kalimah-kalimah dalam Quran selalunya kalau kita perhatikan dia sandarkan kepada Allah. Selepas ni dalam kitab ni, selepas ni dia kemukakan cukup banyak ayat Quran yang menggunakan kalimah barakah yang berku, kalimah berkat tu dalam bentuk pecah-pecah dia. Dan dia bincanglah. Maknanya kita belajar kitab ni bukan sekadar belajar maklumat agama, bukan sekadar belajar hadis saja. Kita belajar memahami Quran. Nak faham kalimah berkat tu dikemukakan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tak apa lagi. Begitu pula dengan bentuk isimnya, isim maf'ulnya, mubarak. Ramadan mubarak, kita kata, kita berguna. Apa makna mubarak? Yang diberkati. Ini dia panggil ismul maf'ul. Ia tidak disandarkan kepada sesuatu kecuali dengan penjelasan bahawa Allah lah yang menjadikan keberkatan padanya. Sebagaimana dalam firman-Nya tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Ini berkait dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku ni duduk mana pun Allah berkati aku. Apa mana? Allah beri kebaikan. Orang yang diberkati oleh Allah ni kadang-kadang bila dia pergi ke mana-mana pun bukan sekadar dia saja baik, orang sekeliling dia pun dapat kebaikan. Itu mana berkat sungguh tu. Itu mana orang berkat. Tapi orang yang mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah, dia pergi mana-mana pun jadi pening kepala orang.
Sama ada melalui online atau melalui live, pening kepala orang. Bila ada kehadiran dia. Ini makna orang yang mal'un, orang yang dilaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan jadi gitulah kita ni. Kita kena doa supaya kita ni, kehadiran kita ni dia mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Kita kena doa gitu hadirin. Baik, saya ambil sedikit lagi, satu ayat lagi yang terakhir. Dan juga firman Allah ni dalam surah An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Maknanya bila sebut kalimah berkat tu dalam ayat Quran, semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang hendak disebutkan di sini. Hal yang sama juga ditemukan, ini kita bincang semula insya-Allah dalam sesi akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan ini. Cuma untuk makluman kepada semuanya, selepas kuliah insya ni ada Sunan Nasa'i, insyaAllah nota tu nota yang saya bagi minggu lepas, guna nota yang sama. Rasanya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.